Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Yang saya hormati seluruh Jawatan Kuasa Pengurusan Surau, Muslimin dan Muslimat sidang jemaah, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini kita dapat sekali lagi berkumpul bagi kita meneruskan majlis pengajian kita yang kita lakukan sebanyak 2 kali di dalam sebulan. Dan ini adalah pengajian kita yang baharu menggunakan kitab Safinatun Najah Fima yajibu 'alal 'abdi li maulah. Safinatun Najah Fima yajibu 'alal 'abdi li maulah. Karangan Al-Allamatul Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullah. Dan majlis kita pada malam ini merupakan majlis kali yang keempat, hadirin dan hadirat. Dan tuan-tuan yang ada kitab boleh lihat pada muka surat yang ke-6. Pada muka surat yang ke-6 masih lagi kita berada pada faslun fi arkanil Islam. Faslun fi arkani al-Islam. Fasal berkenaan dengan rukun-rukun Islam, dan pada malam ini kita akan masuk kepada rukun Islam yang ketiga, iaitu sebagaimana kata penulis kitab rahimahullahu ta'ala, wa ita'uz zakah, wa ita'u az-zakah. Terjemahannya dalam bahasa kita ini adalah menunaikan zakat ataupun mengeluarkan zakat. Zakat termasuk dalam kategori rukun Islam, maknanya zakat ini hukumnya wajib. Kita tahu ibadat kita ini terpecah kepada 2 yang utama, hadirin dan hadirat. Yang pertamanya kata para ulama, ibadah badaniyah, ibadat anggota badan. Yang mana ibadat badaniyah ini contohnya adalah seperti salat dan juga puasa. Ini antara ibadah badaniyah. Dan satu lagi adalah ibadah maliyah, iaitu ibadat yang terkait dengan harta benda. Dan antara contoh ibadah maliyah adalah zakat. Zakat adalah ibadat harta. Salat dan puasa adalah ibadat badan. Dan satu lagi yang kita akan sebut selepas daripada ini adalah ibadah haji yang menggabungkan ibadah maliyah dan juga ibadah badaniyah. Kerana ibadat haji melibatkan 2. Melibatkan perbuatan anggota badan, dan ia juga melibatkan harta benda kita dalam memastikan atau membolehkan kita mengerjakan ibadah haji. Dan perbahasan zakat kita akan sebutkan selepas daripada ini, hadirin dan hadirat, iaitu ada perbahasannya. Dan kita akan masuk sedikit kepada apa yang disebut oleh penulis kitab rukun Islam yang keempat, wasaumu Ramadan, dan berpuasa dalam bulan Ramadan. Berpuasa dalam bulan Ramadan. Dan ini adalah perkara wajib. Puasa dalam bulan Ramadan ini adalah wajib. Salat 5 waktu sehari semalam wajib, menunaikan zakat dan juga berpuasa Ramadan. Semuanya ini ada nasnya daripada Al-Quran sendiri. Sebagai contoh, Allah sebut dalam Quran menceritakan kewajipan salat dan zakat. Allah kata, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, kata Allah di dalam surah Al-Baqarah, hadirin dan hadirat. Terjemahannya, wa aqimus salah, dan dirikanlah salat. Wa atuz zakah, tunaikanlah zakat atau keluarkanlah zakat.
warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kamu bersama dengan orang yang rukuk. Dan kata para ulama, warka'u ma'ar raki'in itu adalah dalil menunjuk kepada anjuran salat berjamaah. Rukuklah kamu bersama dengan orang yang rukuk. Jadi ayat tersebut, wa aqimu wa atu, ini adalah apa yang dinamakan sebagai fi'lul amar, kata perintah, kata perintah. Dan kalau tuan-tuan mempelajari ilmu usul fiqh, ada satu kaedah usuliyah yang menyebut al-amru yufidul wujub. Perintah membawa hukum wajib. Perintah membawa hukum wajib. Jadi apabila Allah kata aqimu, dirikanlah salat. Wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Maka adanya suruhan, adanya arahan, maka ini adalah suatu kewajipan. Wajib kita mengerjakan ibadah salat 5 waktu dan menunaikan zakat ke atas harta kita. Adapun berkenaan dengan puasa Ramadan, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang kita hafal juga di dalam surah Al-Baqarah itu, ayat yang ke-185. Pada ayat yang ke-183 daripada Al-Baqarah, Allah kata, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi ayat ini, kata para ulama, dia tidaklah menjadi dalil kewajipan Ramadan. Tapi asasnya ia menjadi dalil kewajipan puasa secara umum. Kerana terjemahannya, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, difardukan ke atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan ke atas umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Tapi dalil yang lebih khusus menyebut berkenaan dengan kewajipan puasa Ramadan adalah ayat yang ke-185 daripada surah Al-Baqarah. Yang mana Allah Ta'ala kata, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumh wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, kata Allah. Jadi dia punya ayat yang menunjuk kepada kewajipan puasa Ramadan itu, Allah cerita syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran, ataupun yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Hudan linnas, sebagai memberi petunjuk kepada sekalian umat manusia. Wa bayyinatin minal huda, keterangan dan penjelasan terhadap petunjuk tersebut. Wal furqan, dan peranan Al-Quran adalah sebagai Al-Furqan, iaitu membezakan, memisahkan antara yang hak dan juga yang batil. Itu peranan dan fungsi Quran. Kemudian Allah kata apa? Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang masuk ke dalam bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Falyasumhu. Falyasumhu di situ. Di situ kalau tuan-tuan perhatikan ada lam. Falyasumhu kan ada huruf lam di situ. Lam di situ adalah lamul amar, kata perintah, lam suruhan, lam perintah. Jadi maknanya wajib kita berpuasa di dalam bulan Ramadan. Dan juga yang berikutnya adalah kata penulis kitab, wahijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kita mengerjakan haji di Baitullah. Sekiranya seseorang itu mampu ke arahnya. Sekiranya seseorang itu mampu ke arahnya. Hijju ni maknanya adalah dia mendatangi, dia hadir atau menziarahi. Al-Bait di situ merujuk kepada Baitullah, rumah Allah, iaitu Kaabah. Hadirin dan hadirat. Cuma saya tanya kepada tuan-tuan, lebih-lebih lagi kalau ada jemaah kita yang pernah mengerjakan ibadah haji. Adakah keseluruhan ibadat haji atau manasikul hajj, adakah keseluruhannya dilakukan di Baitullah? Kita kata tidak. Bukan semua ibadat haji dibuat di Baitullah, betul atau tidak? Tapi tengok, dikatakan mengerjakan haji di Baitullah. Sedangkan bukan semua ibadat haji itu di Baitullah. Yang kita buat di Kaabah ini ataupun di Baitullah yang kita sebut sebagai rumah Allah itu, contohnya seperti tawaf, contohnya seperti sa'i. Tapi kalau ibadat melontar, ibadat wukuf itu tidak dilakukan di Baitullah. Tetapi dia tidak salah kalau kita nak menterjemahkan mengerjakan haji di Baitullah. Kerana Baitullah di situ merujuk kepada bumi Mekah Al-Mukarramah.
Dan di bumi Mekah itulah dilakukan ibadat haji dan umrah, hadirin dan hadirat. Di situlah dilakukan ibadat haji dan umrah. Baik. Dan sebagaimana saya katakan sebentar tadi, haji adalah termasuk dalam ibadah yang mencantumkan antara badaniyah dan maliyah. Ibadat badan dan juga harta. Sebab itu apabila para ulama kita mensyarahkan perkataan man istata'a ilaihi sabila. Man istata'a ilaihi sabila. Mereka kata istita'ah di situ. Istita'ah ni terjemahan dia apa? Kemampuan. Istita'ah adalah kemampuan. Mereka kata kemampuan di situ terpecah kepada dua sudut. Yang pertama mampu dari sudut sihat tubuh badan. Jadi dia wajiblah mengerjakan ibadah haji. Yang kedua adalah mampu dari sudut harta benda. Jadi maknanya dia tubuh badannya sihat dan harta bendanya mencukupi. Kerana nak pergi mengerjakan haji, ia berhajat kepada wang ringgit. Hadirin dan hadirat, ia berhajat kepada harta. Kita nak beli tiket sebagai contoh, nak orang kata tempah hotel, penginapan dan duduk di situ, nak makan, nak minum. Dan nafkah yang kita nak tinggalkan kepada keluarga atau kewajipan-kewajipan kita di negara kita ini. Apabila kita mengerja ibadat haji, boleh jadi selama 40 hari, hadirin dan hadirat. Jadi kita kata tempohnya panjang dan tempohnya lama, jadi ia berhajat juga kepada harta. Jadi maknanya kalau kita mampu dari sudut anggota badan sahaja, tak cukup. Kalau harta tak cukup. Dan kalau kita mampu harta tapi badan tak sihat pula, maka tak wajib mengerja ibadat haji. Jadi kewajipan ini terikat dengan istita'ah. Terikat dengan istita'ah. Iaitu kemampuan kita dari sudut harta dan kesihatan tubuh badan. Hadirin dan hadirat. Namun sebahagian ulama moden tambah lagi kewajipan itu kepada kemampuan untuk mendapatkan visa. Hadirin dan hadirat. Kemampuan untuk mendapatkan visa. Kenapa? Kerana disebut, maknanya ini adalah urusan kita. Sebab bila kita nak pergi haji, ia melibatkan kita ni masuk ke negara orang. Nak masuk ke negara orang zaman sekarang ini, dia bukannya main boleh redah sahaja, main boleh masuk sahaja. Dia mesti kena ada dia punya peraturan dia juga. Kita nak masuk negara orang, bukan boleh main suka hati kita sahaja. Kita nak orang masuk rumah kita suka hati pun kita marah. Apatah lagi masuk negara orang. Jadi sebab itu ia berhajat. Jadi sebahagian ulama' dia tambah antara kewajipan-kewajipan ini, maknanya mendapatkan apa yang disyaratkan oleh pihak berkuasa agama di negara Arab Saudi. Sebagai contoh gitu. Dan banyak lagi lah kewajipan-kewajipan yang dari sudut hukum, hadirin dan hadirat. Asasnya istita'ah merujuk kepada dua itulah. Iaitu harta dan juga kesihatan tubuh badan. Jadi selesai kita membahas berkenaan dengan rukun Islam secara ringkas, hadirin dan hadirat, dalam dua majlis kita pada malam ini dan malam sebelum ini. Jadi kita nak beralih pula kepada fasal yang baru. Faslun fi arkanil iman. Fasal berkenaan dengan rukun-rukun iman. Berkenaan dengan rukun-rukun iman. Cuma sebelum saya berpindah dan beralih, hadirin dan hadirat, kenapakah untuk puasa, untuk solat, untuk zakat, tidak ada perkataan sekiranya dia mampu? Sedangkan kita tahu kalau orang tak sihat, orang sakit, dia tak wajib puasa, betul tak? Dia boleh berbuka. Maknanya kenapa tak disebut berpuasa dalam bulan Ramadan bagi orang yang mampu? Tak ada disebut begitu. Tapi untuk haji ada disebut. Jadi kata para ulama' ada beberapa sebab lah. Sebab yang pertama adalah kerana nak berpetunjuk dengan nas Quran sendiri. Quran sendiri yang menyebut dalam bab haji ni bagi orang yang mampu. Quran ikatkan. Allah kata walillahi 'alan nasi hijjul bait. Dan orang kata menjadi suatu kewajipan ke atas manusia terhadap Allah mengerjakan haji di Baitullah, dan Allah sambung liman istata'a ilaihi sabila, bagi mereka yang mampu. Jadi maknanya terminologi ini bukan semata disebutkan oleh Rasulullah, memang Nabi sebut dalam hadis. Dalam hadis Jibril kan Nabi kata bila Jibril tanya soalan kepada Nabi, akhbirni anil Islam, bagi tahu aku tentang Islam. Kemudian Nabi kata al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Memang Nabi sebut perkataan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Tetapi ayat itu sebenarnya adalah mengikut apa yang Quran sebut. Kerana Quran sebut perkataan liman istata'a ilaihi sabila bagi orang yang nak mengerjakan ibadat haji. Maknanya kepada siapa yang berkemampuan, begitu. Dan yang kedua kerana
ibadat haji adalah antara, kalau nak dibanding dengan 3 yang kita sebutkan tadi, solat, puasa, zakat, ibadat haji ni adalah ibadat yang paling mempunyai masyaqqah, yang paling mempunyai kesukaran dan kesulitan, hadirin dan hadirat. Kerana ia melibatkan safar yang panjang, permusafiran yang jauh, hadirin dan hadirat. Dan bukan semata itu, kita meninggalkan keluarga, meninggalkan kerabat, orang yang kita sayang, boleh jadi anak-anak, boleh jadi isteri, kita mengerjakan ibadah haji. Jadi sebab itulah diberikan, orang kata, penegasan di sini bahawasanya kewajipannya terikat dengan istita'ah, Kemudian berkenaan dengan rukun iman ini, kata penulis kitab, Arkanul imani sittah. Rukun iman itu ada 6. Rukun iman ada 6. Sebagaimana yang kita maklum dan kita ketahui. Apakah yang dimaksud dengan iman, hadirin dan hadirat? Yang ini dibahas oleh para ulama kita. Sebahagian ulama mengatakan iman itu ada 3 teras. Sebahagian ulama menambah kepada 5 teras. Antara yang pernah saya jumpa pandangan para ulama yang mendefinisikan iman, mereka kata al-imanu khamsun nunatin. Iman itu adalah 5 huruf nun. Iman itu adalah 5 huruf nun. Yang pertamanya, kata ulama tersebut, al-qawlu bil lisan. Al-qawlu bil lisan. Dan perkataan al-lisan diakhiri dengan huruf apa? Diakhiri dengan huruf nun. Al-lisan. Jadi al-qawlu bil lisan. Ucapan dengan lidah. Itu makna dia. Al-qawlu bil lisan ni maknanya adalah ucapan dengan lidah. Yang kedua, wal-i'tiqadu bil qalbi wal jinan. Beriktikad dengan hati dan sanubari, hadirin dan hadirat. Jadi perkataan al-jinan diakhiri dengan huruf nun juga. Yang ketiga, wal-amalu bil jawarih wal arkan. Beramal dengan anggota badan. Jadi al-arkan diakhiri juga dengan huruf nun. Yazidu bi ta'atir rahman. Iman itu dia bertambah dengan ketaatan kepada Allah ar-Rahman. Ar-Rahman berakhir dengan huruf nun. Wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Dan iman itu berkurang dengan taatnya manusia kepada syaitan. Maksudnya bila kita taat kepada syaitan, kita maksiat kepada Tuhan. Jadi kalau kita mentaati syaitan, iman kita berkurang, hadirin dan hadirat. Kalau kita mentaati Allah, iman kita bertambah. Kalau kita mentaati syaitan, na'udzubillah min dzalik, iman kita berkurang. Begitu. Jadi di sini semua huruf yang hujung tu disebut sebagai huruf nun. Itu yang kata iman itu ada 5 nun. Tetapi dalam bahasa kita yang mudah, iman itu adalah i'tiqad dalam hati, ucapan lidah, amalan anggota badan, iman bertambah dengan taat kepada Allah, iman berkurang dengan maksiat kepada Allah. Itu dia definisi iman. Jadi iman dia mesti, orang kata, mencakupi 3 perkara yang utama tu lah. Hati, lidah dan anggota badan. Maknanya ini semua adalah cabang-cabang iman. Maknanya cabang-cabang iman tu dizahirkan menerusi hati, dizahirkan menerusi amalan anggota badan, dan dizahirkan menerusi ucapan lidah. Hadirin dan hadirat. Ini cabang-cabang iman. Dizahirkan menerusi 3 yang telah saya sebutkan tadi. Hati, lidah dan anggota badan. Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Nabi SAW. Baginda menyatakan al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah atau bid'un wa sab'una syu'bah. Ini khilaf atau syak daripada perawi hadis. Sama ada Nabi sebut 60 lebih atau 70 lebih. Iman itu ada 60 lebih atau 70 lebih cabang, kata Nabi SAW. Kemudian baginda kata a'laha, cabang yang paling tinggi daripada cabang iman, qaulun la ilaha illallah. Perkataan atau ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, cabang yang paling rendah adalah imatatul aza anit tariq. Kita mengalihkan sesuatu yang menyakiti daripada laluan orang, daripada jalan. Contohnya nampak di tengah jalan koridor kita ini, adanya kayu, ada paku, ada besi, ada duri. Kita alihkan, hadirin dan hadirat. Maka itu cabang iman. Itu adalah cabang iman. Dan sabda Nabi SAW, wal haya'u syu'batun minal iman. Dan perasaan malu itu adalah satu cabang daripada cabang-cabang iman. Jadi ada 3 contoh yang diberikan oleh Nabi. Cabang iman ni ada 3 contoh yang diberikan oleh Nabi. Tapi ini adalah ala sabilil misal. Ini adalah contoh saja. Bukan maknanya iman ada 3 tu je, tak. Kan Nabi kata al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Ada 60 lebih cabang. Tapi ini ala sabilil misal, dalam bentuk contoh. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah.
La ilaha illallah ni amalan apa tuan-tuan? Amalan hati ke, anggota badan ke, lidah? Dia amalan lidah. Qaulun la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Kemudian mengalihkan sesuatu yang mengganggu daripada jalanan. Ini perbuatan apa dia? Hati ke, lidah ke, anggota badan? Ini amalan anggota badan, spesifiknya tangan. Dan Nabi SAW kata, wal haya'u syu'bah minal iman. Perasaan malu adalah satu cabang daripada iman. Perasaan malu ni amalan apa? Hati ke, lidah ke, anggota badan? Ya, amalan hati. Hadirin dah hadirat. Jadi maknanya Nabi sendiri yang menyebut secara tidak langsung dalam hadis tersebut, bahawasanya iman tu mesti mencakupi 3 teras itu. Maknanya ucapan lidah, contohnya seperti ucapan la ilaha illallah. Amalan anggota badan, contohnya seperti mengalihkan sesuatu yang menyakiti daripada laluan orang atau jalan. Dan amalan hati seperti perasaan malu. Hadirin dah. Perasaan malu itu adalah satu cabang daripada cabang iman. Dan kalau tuan-tuan teliti di dalam Quran, ni kita nak bawa kepada orang kata sedikit penelitian kita terhadap Quran yang kita duk baca itu. Kalau tuan-tuan baca perkataan iman dalam Quran, kebiasaan iman ini dia akan datang secara berpasangan. Iman ni dia akan datang, dia ada dia punya pasangan dia. Maknanya pasangannya apa dia? Maknanya selepas iman apa yang biasa Allah sebut? Biasanya Allah akan sebut selepas iman adalah amal soleh. Kebiasaannya begitu. Sama ada amal soleh tu dia datang dalam bentuk perkataan amal soleh, ataupun dia datang dalam bentuk contoh-contoh amalan soleh. Kita kata begini. Tuan-tuan hafal surah Wal Asr. Saya rasa kita hafal surah paling pendek dalam Quran. Hanya ada 3 ayat sahaja. Hadirin dah hadirat. Jadi Allah Ta'ala kata, Wal asri innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita tengok illa alladhina amanu wa amilus salihat. Melainkan orang yang beriman dan beramal saleh. Melainkan orang yang beriman dan beramal saleh. Saya betulkan balik. Saya tak pasti. Al-Asr ni ada 3 ayat ke 4 ayat. Tapi tuan-tuan kena check balik. Sama ada 3 atau 4. Tapi dia antara surah-surah yang terpendek lah. Surah yang mempunyai 3 ayat ni seperti Al-Kawsar, Iza Ja'a Nasrullah. Jadi itu. Jadi saya nak berbalik tadi. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Demi masa semua manusia berada dalam kerugian. Ada exception, ada pengecualian illa alladhina amanu, kecuali orang yang beriman wa amilus salihat dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh. Itu yang saya kata sebagai pasangan. Dan kita juga melihat dalam surah At-Tin, Allah kata wattini waz-zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Sambungannya illa alladhina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun fama yukazzibuka ba'du bid-din alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Sama juga illa alladhina amanu wa amilus salihat. Jadi di sini nak menunjukkan bahawa iman ni dia mesti ada kaitan dengan amal soleh. Dia mesti ada kaitan dengan amal soleh. Bahkan amal soleh merupakan cabang-cabang iman. Bahkan amal soleh itu adalah cabang-cabang iman. Dan kalau kita tengok amal soleh ini, dia memang akan terpecah kepada 3. Ada amalan soleh yang tempatnya di hati. Ada amalan soleh yang tempatnya di lidah. Ada amal soleh yang tempatnya adalah anggota badan kita ini. Itu yang kita kata amal soleh. Macam ucap la ilaha illallah kan zikir. Zikir adalah amalan soleh, tapi dia adalah amalan lidah. Kalau kita mengalihkan sesuatu yang mengganggu daripada jalan, bukankah ini amal soleh? Ya, amal soleh juga. Kalau kita ada perasaan malu dalam diri kita ini, memang perasaan malu yang dituntut lah. Maknanya ini kita kata malu daripada melaku maksiat, malu daripada nak buat perkara yang mencemar maruah. Yang ini berpahala, hadirin dah hadirat. Ia amal soleh dan tempatnya di dalam hati. Dan satu lagi yang saya katakan tadi, kalau tuan-tuan tengok contohnya dalam surah Al-Mu'minun, Allah kata qad aflahal mu'minun. Berjayalah orang yang beriman. Allah tak sebut wa amilus salihat selepas itu, tapi Allah menceritakan contoh-contoh amal soleh. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang khusyuk dalam salat. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka yang berpaling daripada perkara lara. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Mereka yang menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun. Mereka yang menjaga kemaluan mereka.
illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahu ghairu malumin. Kecuali orang yang meletakkan kemaluannya pada isteri dan hamba-hamba mereka, dan ini tidak dicela. Hadirin dan hadirat, ni surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 5. Jadi sebab itu kita teliti dalam hal-hal seperti ini. Allah sebut Al-Mu'minun, orang yang beriman, kemudian Allah datangkan contoh-contoh amalan yang mereka buat. Seperti salat, seperti zakat, seperti berpaling dari perkara lara, seperti menjaga dan memelihara kemaluan daripada perkara-perkara haram. Hadirin dan hadirat, begitu. Jadi itu amal soleh juga. Baik, jadi kata penulis kitab di sini, arkanul imani sittah, rukun iman itu ada 6. Yang pertama adalah an tu'mina billah, kamu beriman dengan Allah. Beriman dengan Allah. Dan kita beriman dengan Allah ni dengan menzahirkan keimanan tersebut menerusi hati, lidah dan anggota badan. Itu maksud dia. Kita menzahirkan keimanan kita kepada Allah dengan kita buktikan daripada 3 sudut. Iaitu hati kita ni benar-benar beriktikad bahawasanya Allah itu adalah Tuhan kita yang Maha Esa sekian dan sekian, begitu. Inilah tauhid, hadirin dan hadirat. Kemudian kita beriktikad dengan lidah kita ini dengan kita melafazkan asyhadu alla ilaha illallah sebagai contoh. Dan kemudiannya dengan anggota badan seperti kita salat, kita apa semua itu adalah bukti keimanan kita kepada Allah. Kalau kita melakukan amal soleh itu adalah bukti keimanan kita kepada Allah. Kan tuan-tuan baca dalam kitab hadis 40, dan saya tahu ada pengajian hadis 40 di sini dan saya rasa belum habis lagi. Cuma saya rasa mungkin tuan-tuan dah sampai kepada hadis tersebut, hadirin dan hadirat, iaitu sabda Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Terjemahannya adalah sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maknanya sesiapa yang beriman dengan Allah dan dengan hari akhirat, maka hendaklah dia bercakap baik atau dia diam. Maknanya kita ni bila kita bercakap baik, itu bukti keimanan kita kepada Allah. Yang dizahirkan menerusi apa? Lidah kita. Kalau tak boleh cakap baik, diam. Begitu. Dan kemudian Nabi sambung. Nabi kata SAW, وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ, hendaklah dia memuliakan jirannya. Dan memuliakan jiran ni sebagai contoh apa dia? Sebagai contoh boleh jadi kita bagi lauk lebih kepada jiran. Ini perbuatan anggota badan. Kita masak lebih, hadirin dan hadirat, jadi kita sedekah lauk kita yang lebih kepada jiran. Itu adalah ikramul jar, memuliakan jiran. Dan ini bukti keimanan kepada Allah. Dan ia bukti keimanan kepada hari akhirat. Dan Nabi SAW kata, وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, dan sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Hadirin dah. Memuliakan tetamu ni kalau macam orang datang ke rumah kita, maka kita sedia tempat duduk, kita sedia makan dan minum, kita sediakan orang kata apa yang boleh mempermudah urusan dia. Itu kan amalan juga. Amalan anggota badan kita. Jadi ia adalah bukti atau juzuk keimanan kita ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah wa malaikatih. Kita beriman kepada para malaikat. Beriman kepada para malaikat. Malaikah ni dia jamak, dia plural, hadirin dan hadirat. Kalau kata nama tunggalnya adalah malakun, malak. Malak ini kata nama tunggal. Sebab itu kata Nabi SAW apabila menceritakan peristiwa yang berlaku di Gua Hira, wahyu pertama turun. Kan Nabi SAW kata, Izja'ani al-malak, datang kepadaku malak. Jadi malak tu satu malaikat lah. Malak tu satu malaikat. Cuma disebabkan kita ni orang Melayu memang disebut malaikat semua. Walaupun malaikat tu sebenarnya merujuk kepada banyak sebenarnya. Malaikah. Malaikat ni ada daripada malaikah. Dan malaikah ni plural. Dia kata jamak, kata banyak. Kata tunggal, kata singularnya adalah malak. Izja'anil malak. Datang kepadaku malaikat, kata Nabi SAW. Tapi sebab bila disebutkan al-imanu bil malaikah, kamu beriman dengan para malaikat, jadi keseluruhan para malaikat kita kena imani. Dan cara kita beriman dengan para malaikat ni adalah bukan semata kita mengenali mereka, tapi kita mengetahui tugas-tugas mereka, hadirin dan hadirat. Dan kita beramal dengan orang kata kepahaman kita terhadap tugas-tugas mereka. Kita beramal dengan kepahaman kita ini terhadap tugas-tugas para malaikat.
Contoh kita tahu ada malaikat Jibril atau Jibril, hadirin dan hadirat. Ada malaikat Israfil, ada malaikat Mikail, ada Raqibun Atid, ada Malik dan Ridwan, begitu. Ada Malakul Maut, ada Malaikatul Rahmah. Ini antara malaikat-malaikat. Ada Malaikatul Hafazah, di situ. Yang ni yang disebut. Kerana ini semua berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Ada Malaikatul Rahmah, ada Malaikatul Hafazah. Iaitu malaikat rahmat ni adalah malaikat yang, kalau kan tuan-tuan biasa dengar ada satu hadis yang sahih daripada Nabi, yang malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah seseorang yang mana di dalamnya ada anjing, satu. Yang kedua ada surah, iaitu ukiran patung. Yang ketiganya ada orang yang berjunub. Ada orang yang berjunub. Malaikat tidak masuk ke dalam rumah tersebut. Dan hadis itu sahih, hadirin dan hadirat. Cuma kepahaman kita malaikat apa yang tidak masuk. Jadi malaikat yang tidak masuk di situ adalah merujuk kepada Malaikatur Rahmah sebenarnya. Malaikat rahmat tidak masuk. Tapi ada pun malaikat hafazah, malaikat yang duk menjaga manusia ni, dia duk ada. Bukan dia tak ada, dia ada. Jadi malaikat yang tak masuk tu malaikat rahmat. Malaikat hafazah ada, hadirin dan hadirat. Jadi Malakul Maut. Malakul Maut ni malaikat yang mencabut nyawa. Orang kita sebut sebagai apa? Malaikat apa yang cabut nyawa? Israel tu kan, hadirin dan hadirat. Jadi orang kata Israel, dia kata Israel. Tapi penamaan Israel ini ia tidak warid daripada Quran. Maksudnya dia tidak daripada Quran dan tidak daripada hadis. Kalau dalam Quran hanya menyebut Malakul Maut. Qul yatawaffakum Malakul Mautil ladzi wukila bikum. Dalam surah apa? Surah As-Sajdah kalau saya tak silap. Malakul Maut. Malakul Maut. Allah kata Malakul Maut ni maknanya malaikat pencabut nyawa. Jadi ini memberikan petunjuk kepada kita. Kita beriman, hadirin dan hadirat. Dan kita ada malaikat yang disifatkan sebagai mencatat amal. Malaikat yang mencatat amal. Malaikat mencatat amal ni, jadi bila kita tahu yang amalan kita dicatat, apa yang cara kita nak beriman dengan malaikat tu? Sebab maknanya kan Allah kata dalam Quran, ma yalfidhu minal qawli illa ladaihi raqibun atid, hadirin dan hadirat. Dan tidak dilafazkan daripada perkataan kita ni. Apa je perkataan yang kita ucapkan, ma yalfidhu minal qawl, apa yang dilafazkan daripada perkataan dan ucapan, illa ladaihi raqibun atid, melainkan akan ada malaikat yang mencatat, yang menjaga, yang mencatat, hadirin dan hadirat. Jadi maksudnya kita macam contoh, kita menjauhi dosa dan maksiat, kita memperbanyak amal soleh dan taat kerana kita tahu amalan-amalan kita ni dicatat. Itu maksud dia. Maksudnya atas faktor keimanan kita dengan para malaikat yang mencatat ataupun malaikat yang mencatat amalan kita itu, maka kita meninggalkan maksiat. Maka kita melakukan ketaatan. Itu makna keimanan kita, hadirin dan hadirat. Jadi sama juga iman dengan para malaikat ni dizahirkan dengan hati dan dibuktikan dengan amalan lidah dan amalan anggota badan, hadirin dan hadirat. Dan kemudiannya adalah wa kutubih. Yang ketiganya adalah yang wa kutubihi, dan kita nak akhiri di sini wa kutubihi ini, dan kita beriman dengan kitab-kitab. Beriman dengan kitab-kitab. Beriman dengan kitab bukan bermakna beriman dengan Quran saja, tidak. Tapi beriman dengan keseluruhan kitab yang Allah Ta'ala turunkan kepada Rasul dan para Nabi. Contohnya kita katakan, hadirin dan hadirat, adalah kitab yang disifat sebagai kutub samawiyah. Kutub samawiyah. Kitab-kitab yang diturunkan daripada langit. Seperti kitab Taurat yang Allah Ta'ala turun kepada Nabi Musa AS. Begitu juga Zabur yang Allah turun kepada Nabi Daud. Begitu juga Injil yang Allah Ta'ala turun kepada Nabi Isa, dan Al-Quran atau Al-Furqan yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak semata itu, bahkan juga termasuk suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Yang Allah kata dalam ayat-ayat terakhir daripada surah Al-A'la itu, bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa, inna hadza la fi as-suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Jadi kita kena beriman. Dan termasuk keimanan dengan kitab-kitab ini, hadirin dan hadirat, adalah kita mengamalkan isi kandungan kitab.
Jadi apa sahaja perintah dalam Quran, maka kita patuh. Apa sahaja larangan yang ada dalam Quran ke atas kita ini, maka kita tinggalkan. Itu bukti keimanan kita kepada kitab, hadirin dan hadirat. Maknanya, itu yang saya kaitkan tadi. Saya mulakan dengan definisi bahawasanya iman ini, dia ada cabang dia. Dan cabang dia terpecah kepada 3. Lidah, hati, anggota badan. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, semuanya dizahirkan dengan 3 cabang ini. Beriman kepada para malaikah, dizahirkan dengan 3 cabang ini. Beriman dengan kitab-kitab pun sama, dizahirkan dengan lidah, dizahirkan dengan hati, dan dizahirkan dengan amalan anggota badan, hadirin dan hadirat. Jadi memadai sekadar itu perbahasan kita pada malam ini. InsyaAllah kita sambung pada kuliah akan datang. Beriman kepada sekalian Rasul, hadirin dan hadirat. Saya minta maaf jika ada salah dan silap terkasar bahasa dalam penyampaian. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.